Mulakan hari anda dengan penuh kesyukuran. Buka matamu, gapai impianmu. Kita kembali dalam Ummah Today. Layari portal kemanusiaan, berita dalam dan luar negara. Berkongsi manfaat demi ummah, agama, bangsa dan negara. Dari ummah untuk ummah. www.ummahtoday.com.my. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam rancangan Ummah Live. Terima kasih kepada anda semua yang sudi menonton kami setiap hari Rabu jam 9 malam di Facebook rasmi kami Ummah Today. Jadi pada malam ini kita akan membicarakan tentang isu-isu topik yang berkaitan dengan banjir bersama dengan tetamu jemputan khas kita bawakan pada malam ini. Dan saya ingatkan kepada anda semua yang menonton untuk follow, like, komen dan share Facebook live ini. Ajak pakat semua atuk, nenek, saudara mara, sepupu semua tengok. InsyaAllah dapat memberikan manfaat kepada anda semua. Dan pada malam ini, kita akan membicarakan tentang isu banjir di mana seperti yang kita tahu, bertarikh pada 18 Disember dahulu bahawa terjadinya bencana yang sangat teruk di melanda negara kita, iaitu banjir telah melanda beberapa kawasan di negara kita. Dan pada mereka, walaupun sebelum ini pernah terjadi banjir, tapi pada mereka kali ini memang sangat-sangat teruk berbanding dengan sebelum ini, di mana kita dapat lihat gambar-gambar yang tular di Facebook, di laman sosial media, di mana mereka kehilangan, boleh katakan total loss harta benda, dokumen-dokumen penting, even ada yang juga kehilangan haiwan kesayangan mereka. Jadi pada malam ini kita nak bincangkan untuk mengetahui lebih lanjut, adakah sebenarnya bencana yang berlaku ini berpunca daripada perbuatan manusia ataupun sebenarnya memang alam semula jadi sendiri. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya bawakan khas iaitu penyelidik utama Pusat Pengurusan Alam Sekitar dan Infrastruktur Mampan daripada UTHM, iaitu Profesor Madia Dr. Haryati Syafiee. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada malam ini. Jadi insya-Allah banyak benda yang mungkin Prof akan kongsikan kepada penonton kita pada malam ini, insya-Allah. Okey, jadi Prof, sebelum kita mulakan, kita nak borak-borak santai dululah kan. Jadi boleh. Prof sendiri masa banjir hari itu macam mana? Kawasan Prof terkesan ke macam mana? Ketika masa banjir tersebut, saya berada di negeri Johor lah. So pada ketika itu banjir tidak berlaku di negeri Johor. Jadi kita hanya mendapat liputan ataupun kejadian tersebut melalui media lah, sama ada daripada televisyen ataupun melalui Facebook. Jadi masa tu memang Johor memang clear lah, tak ada berlaku banjir dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi jadi Prof mungkin sekarang ni ada tengah buat kajian ke ataupun penyelidikan ke yang terkini mengenai dengan isu banjir dalam sekitar ni, mungkin Prof boleh kongsikan kepada penonton kita pada malam ini. Okey, sebenarnya kalau ikutkan dari segi kajian tu, kami sebagai seorang pensyarah dan juga penyelidik utama untuk center kami, kami bukan saja menjalankan penyelidikan berkaitan dengan isu banjir, tapi banyak juga kajian-kajian lain yang telah kami jalankan. Walau bagaimanapun, saya bukan saja terlibat ataupun membuat kajian, bahkan saya juga menulis dan menyelia pelajar PhD saya berkaitan dengan banjir. Bahkan ketika banjir berlaku di pada 014 di negeri Kelantan, salah seorang daripada pelajar PhD saya telah membuat kajian khusus untuk macam mana untuk menguruskan bencana banjir, terutamanya melibatkan hospital-hospital. Memang ada kajian yang kami buat sebelum tu. Bahkan saya juga kerap kali menghantar artikel saya untuk dikongsi dan untuk dibaca kepada masyarakat di luar sana, bagaimana perspektif banjir itu sebagai bencana alam, macam mana dari segi penerimaan masyarakat apabila berhadapan dengan banjir, dan apakah pengurusan yang sepatutnya dilakukan oleh pihak berkuasa apabila menerima ataupun terlibat dalam kejadian banjir yang berlaku baru-baru ini. Selain
daripada tu saya juga aktif menulis chapter in book dan juga jurnal-jurnal yang diterbitkan yang mana saya mengkhususkan kepada pengurusan persekitaran itu secara menyeluruh, termasuklah macam mana persediaan ataupun macam mana kejadian banjir ataupun bencana yang berlaku di Malaysia. Itu dia. Okay, Alhamdulillah. Jadi jadi kita teruskan masuk ke topik utama kita lah, iaitu kita mana akan bicarakan tajuk kita, iaitu manusia rakus undang bahana. Jadi seperti kita tahu, 18 Disember 2021 dulu, di mana kawasan yang paling teruk terjejas iaitu kawasan di sekitar Lembah Kelang, di mana banjir yang terjadi akibat hujan lebat yang berterusan untuk tempoh yang lama, dan juga air telah naik pada paras sehingga paras tinggi, paras dada jugalah, dan juga banyak kawasan yang ditenggelami, kawasan perumahan semua ditenggelami air. Jadi pada pendapat Prof sendirilah kan, dah membuat analisis dan juga penyelidikan tentang banjir baru-baru ini. Jadi apakah sebenarnya punca utama terjadinya banjir yang melanda negeri Lembah Kelang ni? Mungkin Prof boleh kongsikan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Ummah Live kerana sudi menjemput saya pada petang ini untuk bersama-sama berkongsi dari segi maklumat dan informasi berkaitan dengan bencana. Alhamdulillah, sebelum itu izinkan saya untuk menerangkan dulu kepada hadirin ataupun sesiapa yang menonton apa yang dinamakan ataupun apa yang boleh kita takrifkan sebagai bencana, supaya kita lebih faham sebab seringkali orang menyebut bencana. Sebenarnya bencana tu apa? Okey, takrifan yang boleh kita rujuk ialah bencana ini adalah satu peristiwa ataupun kejadian yang berlaku secara tiba-tiba dan dia memberi kesan ataupun impak yang besar dari segi kemusnahan, kerosakan harta benda, haiwan ternakan, kehilangan alam sekitar, dan juga boleh mengakibatkan kecederaan, dan yang paling kritikal ialah kematian manusia. Okay, so kita lihat di sini bencana adalah satu kejadian yang berlaku secara tiba-tiba dan impak dia tu. Impak itu akan menggambarkan sejauh mana ataupun sebesar mana magnitud bencana yang diterima oleh manusia. Okey, saya merujuk kepada soalan yang telah diutarakan tadi, apakah punca berlakunya banjir di Lembah Kelang? Okay. Sebenarnya terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada berlakunya bencana banjir khususnya. Okey, faktor yang pertama sekali ialah faktor hujan lebat ataupun hujan yang luar biasa. Ini adalah menunjukkan bahawa bencana yang berlaku ini juga disebabkan oleh faktor semula jadi. Okey, ataupun kita kata fenomena alam semula jadi. Yang mana hujan lebat ini berlaku berpunca daripada kita kata eko ataupun kita kata luruan angin daripada ribut daripada Filipina, kemudian dia membawa ke semenanjung Malaysia. Kemudian kalau kita lihat melalui apps ataupun kita kata satelit, kita dapat lihat bahawa luruan angin daripada Laut Cina Selatan itu menuju ke semenanjung Malaysia, kemudian dia membentuk satu lekukan. Lekukan itu menuju ke pantai barat, khususnya di negeri Selangor, dan ribut itu membawa hujan yang lebat, sangat lebat. Memang kita telah meramal, kita telah mendapat ramalan bahawa semenanjung Malaysia akan menerima hujan yang lebat disebabkan oleh eko daripada ribut tadi. Walau bagaimanapun kita meramalkan dia akan berlabuh di pantai timur semenanjung Malaysia, iaitu di negeri Pahang, Terengganu dan juga Kelantan. Tetapi berlaku di sebaliknya apabila ribut tersebut, luruan tersebut membawa hujan yang lebat pergi ke pantai barat. Itu faktor yang pertama. Baik, faktor yang kedua ialah kita boleh lihat bahawa kemampuan Sungai Kelang itu sendiri untuk menampung jumlah air yang banyak. Seperti yang saya sebutkan tadi, hujan berlaku 3 hari berturut-turut dalam tempoh 24 jam. Hujan yang luar biasa ini sudah tidak dapat ditampung lagi oleh sungai. Akhirnya air daripada limpahan sungai ini akan mengalir keluar dan pergi kepada kawasan-kawasan sekitar yang lebih lembah ataupun lebih rendah.
Jadi berlakulah banjir. Itu faktor yang kedua, faktor saliran. Faktor yang ketiga ialah yang boleh kita lihat di sini ialah berlakunya perubahan pola guna tanah di kawasan bandar ataupun pertumbuhan yang recam lah. Kalau kita tengok terutamanya di Lembah Kelang, kita boleh lihat berlakunya kepesatan pembangunan sama ada dari aspek pembangunan perumahan untuk penempatan manusia, kita juga boleh lihat pembangunan bangunan pencakar langit, kita juga boleh lihat banyak bangunan-bangunan komersial didirikan. Jadi pembinaan bangunan-bangunan itu telah mengubah kawasan hijau menjadi hutan batu. Okey, apabila hujan berlaku, secara semula jadi air hujan ni sebenarnya dapat diserap oleh permukaan bumi, oleh tanah secara semula jadi dan mengalir menjadi sebagai aliran bawah tanah. Walau bagaimanapun apabila landscape bandar tersebut telah diubah, lantai telah disalut dengan bitumen, konkrit dan juga tai, menyebabkan hujan yang turun itu menjadi air larian ataupun kita sebut sebagai run off, yang mana dia akan mengalir pergi ke saliran longkang sungai dengan banyak, dan ditambah lagi keadaan sungai ataupun parit ataupun longkang itu pula dipenuhi dengan sampah sarap ataupun sisa pepejal yang dibuang oleh manusia yang tidak bertanggungjawab, menyebabkan aliran air tersekat. Jadi dia akan menyebabkan berlakunya banjir. Dan itu juga merupakan salah satu faktor mengapa juga berlaku banjir kilap kerap di kawasan bandar. Disebabkan oleh masalah sistem peparitan dan juga pola pembangunan yang telah mengalami perubahan di kawasan bandar. Okey, so saya rasa empat faktor tadi sudah cukuplah, walaupun ada lagi faktor-faktor lain yang boleh menyebabkan berlakunya kejadian. Prof sangkut. Okey. Okey, terus. Okey. Putus. Terputus kejap tadi. Okey, dah kita teruskan. So saya rasa cukuplah dengan beberapa faktor yang saya sebutkan tadi, selain daripada banyak lagi faktor-faktor lain yang menyumbang kepada berlakunya bencana banjir di Lembah Kelang. Okey, jadi kita dapat tahu juga bahawa kawasan yang menjadi tempat tarikan seperti Sungai Gabai dan juga Jeram Toi pun terkesan dengan banjir pada masa itu. Jadi tempat-tempat ni dijadikan sebagai jangka trekking, berkelah semua sebagainya, dan juga tanah runtuh juga berlaku dan pokok-pokok besar juga hanyut di kawasan tersebut kan. Memang sangat terkesan teruk lah. Jadi adakah ia bersifat kekal ataupun sebaliknya? Jadi mungkin Prof boleh kongsikan. Okey, macam yang saya sebutkan tadilah, bila berlaku bencana dia akan mengakibatkan berlakunya kerosakan, kemusnahan, bukan saja kepada manusia tetapi juga kepada alam sekitar, tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan. Jadi bila merujuk kepada kawasan-kawasan rekreasi seperti di Sungai Gabai yang seperti yang disebutkan oleh host tadi, menunjukkan bahawa betapa besar bencana yang telah diterima ataupun yang telah memberi kesan kepada persekitaran. Jadi dalam aspek ini pengurusan itu sangat penting. Dalam jangka masa yang pendek tetapi memerlukan kos yang besar, infrastruktur tu boleh kita pulihkan kembali, tetapi melibatkan kos lah. Apa saja infrastruktur ataupun utilities yang terkesan kita boleh pulih balik. Walau bagaimanapun, dari segi alam sekitar dia memerlukan masa ataupun tempoh tertentu untuk dia kembali pulih seperti sedia kala. Sebab kalau kita lihat sungai ni, dia ada ekosistemnya sendiri. Sungai ada ekosistemnya sendiri. Jadi bila berlakunya bencana macam ni, secara tak langsung dia telah mempengaruhi ataupun telah menyebabkan ekosistem itu terjejas. Jadi dia untuk pulih kepada keadaan asal ini memakan masa dan perlunya kepada proses pemulihan dan juga pemeliharaan alam sekitar. Jadi itulah, banjir ni bukanlah kali pertama. Sebelum ni pun pernah terjadi juga dan mereka menganggap ini yang paling teruk lah. Dan bila kita lihat bencana seperti ini berlaku kan, adakah Malaysia sebenarnya dah bersedia untuk menghadapi bencana alam ni lah, macam dah banyak kali terjadi hampir setiap tahun. Kalau kita pandang dari sudut aspek pengurusan ke, dari aspek even mentaliti masyarakat sekalipun atau keadaan negara kita ni, adakah sebenarnya kita bersedia
untuk menghadapi bencana ataupun masih lagi ada kelemahan-kelemahan yang perlu kita perbaiki untuk menghadapi bencana pada masa akan datang? Mungkin Prof boleh kongsikan. Okey, kalau saya boleh sebutkan beginilah, kalau kita kata sebut dari segi persediaan, ada beberapa aspek yang perlu kita teliti. Okey, kalau kita kata bersediakah Malaysia berhadapan dengan bencana? Kalau kita lihat di bencana banjir yang berlaku di Pantai Timur, khususnya di negeri Kelantan, kita melihat bahawa masyarakat di sana lebih bersedia menerima disebabkan mereka mempunyai pengalaman. Setiap tahun mereka berhadapan dengan banjir monsun, kita katakan sebagai banjir monsun. Cuma bezanya ialah kecil ataupun besar saja magnitude yang diterima setiap tahun. Jadi kita tengok bagi masyarakat di Pantai Timur mereka lebih bersedia. Bila berlaku je ataupun masuk je monsun timur laut, iaitu yang berlaku pada bulan November hingga bulan Mac, kita nampak kesediaan mereka. Bila air naik je, mereka tak tunggu lama, mereka akan terus berpindah di tempat yang selamat. Tetapi kalau kita lihat di Pantai Barat, yang mana mereka kurang pengalaman berhadapan dengan fenomena banjir yang besar, kita nampak di situ ada berlaku sedikit kelemahan lah dari segi persediaan itu, yang mana kita tak jangka. Bencana yang berlaku ni kita tak jangka, dan seperti yang saya cakap tadilah, yang dijangka ialah luruan angin yang membawa hujan lebat tu akan berlaku di Pantai Timur, tetapi dia berlaku di Pantai Barat. Jadi bila tak jangka, persediaan tu menjadi kurang. Kalau katakan kita boleh jangka, kita akan sediakan payung sebelum hujan. Okey, tetapi pada saya dari aspek ini sebenarnya Malaysia memang ada plan pengurusan bencana di Malaysia, yang mana plan pengurusan bencana ini bukan hanya mengkhusus kepada bencana banjir sahaja. Yang saya kategorikan bencana ini termasuklah tanah runtuh, gempa bumi dan juga tsunami. Itu dikategorikan sebagai bencana. Cumanya khusus untuk bencana banjir ini, dari segi bersedia ke Malaysia, sepatutnya kita kena tambah baiklah ataupun memperkasakan lagi pengurusan di masa akan datang. Okey, itulah kan. Kalau saya sebenarnya dapat peluang untuk berjumpa dengan mereka. Saya pun sebagai wartawan dapat peluang untuk pergi ke kawasan yang banjir ni, dan mereka ada cerita jugalah pada tahun 1971 dulu pernah berlaku banjir teruk kan. Jadi itu adalah kali terakhir banjir teruk berlaku, dan tahun ni tahun 21 berulang balik peristiwa yang sama kan. Jadi mungkin Prof sendiri pernah kaji macam manakah keadaan pengurusan kita pada tahun 1971 dengan tahun 2021 ni, mungkin ada perbezaan ke macam mana Prof? Okey, sebelum saya menjawab soalan tadi, sebenarnya kalau ikutkan banjir ni kita boleh predict daripada awal. Kita menggunakan data hujan selama 30 tahun. Data hujan selama 30 tahun, dan kita akan analisis bulan-bulan tertentu dan tahun-tahun tertentu, dan kita akan dapati akan berlaku pengulangan banjir tersebut. Maknanya banjir yang besar lah maksud saya, sebagaimana berlaku di negeri Johor. So kita boleh predict dari segi awal, cumanya ramalan itu tepat ataupun tidak. Okey, maknanya tapi kalau kita buat ramalan, sekurang-kurangnya kita telah bersedia daripada kita tidak membuat apa-apa persediaan. Pengurusan banjir di Malaysia ini sebenarnya ada 3 tahap untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan. Ada 3 tahap di mana yang pertama ialah pengurusan sebelum banjir. Itu yang kita gunakan secara bersepadu. Pengurusan sebelum banjir, pengurusan semasa banjir, dan pengurusan selepas banjir ataupun pasca banjir. Yang mana ketiga-tiga pengurusan ini sangat-sangat penting. Tetapi pengurusan sebelum banjir itu akan dapat mengurangkan impak ataupun dapat mengurangkan dari segi risiko kerugian, kecederaan, kehilangan dan kematian kepada manusia ataupun penduduk yang terlibat. Okey, merujuk kepada soalan tadi, adakah berlaku perbezaan pengurusan banjir pada tahun sebelum ini ataupun dengan ada sekarang? Kalau kita lihat kan, seperti yang saya cakap tadilah, kita pakaikan pengurusan melalui 3 tahap itu, sebelum, semasa dan selepas. Walau bagaimanapun kita kena ingat satu perkara yang sangat penting, bahawa
pengurusan itu kena selari dengan perubahan yang berlaku, perubahan dari segi pembangunan. Mungkin pengurusan yang kita buat sebelum ini sudah sangat baik pada masa tersebut. Tetapi apabila berlakunya perubahan, urbanisasi yang pesat, mungkin pengurusan itu perlu kita review balik ataupun kita kata perlu disemak dan melihat di mana berlaku kelemahan, kemudian kita tambah baik dengan kaedah pengurusan yang lebih holistik. Itu pandangan saya. Okey, baik. Jadi itulah perkongsian yang sangat padat daripada Prof sendiri. Jadi kita pun dah faham pencerahan tentang punca yang terjadi banjir pada sekitar pada 18 Disember lalu di kawasan Lembah Kelang dan sebagainya. Pencerahan daripada Prof sendiri. Jadi kita nak bagi ruang untuk Prof rehat sekejap lah kan. Kita akan sambung selepas sini. Kita sentuh mengenai tentang melestarikan alam sekitar dan juga pembangunan kan. Jadi antara kedua ni mana yang perlu diutamakan. Jadi jangan ke mana, kita kembali selepas ini. Bersama-sama dengan saya, Saudara Muhammad Fakhruddin dalam program Duduk Sekejap. Kita ni janganlah jadi batu api, kita nak lagakan antara satu pihak dengan satu pihak yang lain. Walaupun kita tahu pihak A ni betul, ada pula sahabat bila dapat tahu topi perang Nabi pecah sehingga cebisan-cebisan besi melekat di muka baginda Nabi Muhammad SAW. Kafa bil mar'i kaziban ay yuhadditha bi kulli ma sami'a. Tak kisah nak buat apa saja buat, tapi Islam ni hebatnya Islam dah buat guideline, panduan untuk kita lalui kehidupan ini. Assalamualaikum, Mak. Mak, abang nak balik kampung ni. Baliklah. Lelok kat jalan tu. Alang-alang dah boleh rentas negeri, pulanglah ke pangkuan keluarga. Kepulanganmu pasti mengubat rindu ayah dan bonda. நான் இன்னும் கொஞ்ச நிமிஷம் வரப்போறேன். Tetapi jangan sesekali lupa, 全部都 OK， 爸爸别担心。Jaga kendiri, jaga SOP. Layari www.ummahtoday.com.my. Alhamdulillah, kita kembali lagi bersama dengan kami di program Ummah Live. Kita masih lagi membincangkan tentang isu berkenaan dengan banjir, iaitu topik kita malam ini iaitu manusia rakus undang bahana, dan Profesor Madia Dr. Haryati Syafiee masih lagi bersama dengan kita pada malam ini. Dan untuk soalan seterusnya, Prof. Jadi seperti yang kita tahu, kita pun dah melangkah masuk ke tahun 2022 dan sudah pasti negara pun semakin maju dengan pembangunan yang semakin pesat membangun. Tapi dalam masa yang sama, pengorbanan juga harus dibuat terhadap alam sekitar kan, alam semula jadi di mana ada isu-isu pembalakan ke tanah terpaksa ditoreh ke, pokok-pokok semua harus ditebang sebagainya, dan ia juga memberi impak kepada alam sekitar. Tapi dalam masa yang sama kita nak negara ni ke arah kemajuan kan, untuk pesat membangun. Jadi pada pendapat Prof lah, adakah dua-dua ni perlu seiring ataupun ada yang perlu diutamakan, dan bagaimanakah langkahnya? Mungkin Prof boleh kongsikan. Okey, satu soalan yang sangat baik pada saya. Okey, apabila kita sebut tentang pembangunan dan juga alam sekitar, sebenarnya berlaku konflik di antara pembangunan dan alam sekitar. Yang mana kita nak dahulukan? Seringkali apabila berlaku pertentangan tersebut, kita akan melihat siapa yang akan menang, sama ada pembangunan ataupun alam sekitar. Dan selalunya apabila konflik ini berlaku, alam sekitar akan memberi laluan ataupun mengalah demi pembangunan. Sebab kita bukan seorang yang menentang pembangunan. Pembangunan tetap kena dijalankan sebab ia adalah salah satu indikator yang menunjukkan bahawa negara kita sedang berkembang dan maju. Jadi nak tak nak kita mesti ada pembangunan. Walau bagaimanapun, kita memberi laluan kepada pembangunan, kita sanggup mengorbankan alam sekitar, tetapi dalam masa yang sama kita perlu memastikan pembangunan yang dijalankan itu perlulah dalam keadaan yang lestari. Okey, maksud lestari yang saya cuba terangkan di sini ialah pembangunan yang dijalankan itu sama ada di pihak untuk membangunkan aktiviti pertanian, membuka tanah-tanah hutan untuk aktiviti pertanian, pembalakan ataupun untuk penempatan manusia ataupun untuk aktiviti pelancongan, haruslah tidak mengenepikan aspek alam sekitar. Kita nak pastikan bahawa apa yang kita nikmati pada hari ini dapat kita
kita sambung ataupun dapat kita berikan kepada generasi yang akan datang. So memang wujud konflik tersebut, tetapi biasanya alam sekitar akan memberi laluan kepada pembangunan dengan syarat pembangunan tersebut haruslah lestari. Itu dia. Okey, jadi itulah yang kita pun makin lama makin maju, tetapi dalam masa yang sama terpaksa kita korbankan. Jadi mungkin dari segi sudut lestari itu mungkin Prof boleh perincikan lagi ke macam mana melestarikan seiring dengan pembangunan negara? Okey, sebagai contoh, saya bagi contoh kawasan hutan. Kawasan hutan adalah merupakan kawasan tadahan air. Dia juga merupakan kawasan yang digazetkan untuk kawasan simpanan air. Adanya iaitu tempat di mana bila hujan tu berlaku di kawasan hutan, kawasan hutan tu akan menyerap air hujan tersebut dan membawa air sebagai air larian bawah tanah, dan dia akan pergi kepada sungai. Itu dikatakan sebagai kawasan tadahan air. Kita juga kena ingat bahawa kawasan hutan ini juga digazetkan sebagai kawasan yang kita kata hutan ni adalah bersifat seperti paru-paru lah. Yang mana hutan ni dia akan menyerap karbon dioksida dan akan membebaskan oksigen, yang mana oksigen ini diperlukan oleh hidupan termasuk manusia, oksigen untuk pernafasan. Okey, bila kita kata lestari itu, lestari yang macam mana yang kita cuba nak jalankan di sini? Okey, saya merujuk kepada tadi, katalah ada satu projek untuk membuat aktiviti pertanian, perlulah melalui satu proses mendapatkan permohonan ataupun proses yang kita katakan EIA, Environmental Impact Assessment. Yang mana dalam Environmental Impact Assessment tu telah menjelaskan aktiviti pertanian yang hendak dijalankan haruslah kesannya pada tahap minimum kepada alam sekitar. Kalau ada pencemaran dari segi air, pencemaran bunyi, pencemaran udara, hendaklah pada kadar yang minimum. Maksudnya yang dapat diserap oleh alam sekitar itu sendiri. Dan sekiranya ada pencemaran juga berlaku, pengusaha tersebut harus mengemukakan apakah langkah-langkah tebatan yang boleh digunakan untuk mengurangkan pencemaran tersebut. Jadi adalah menjadi tanggungjawab kepada pihak pengusaha untuk memastikan projek mereka ini tidak memberi kesan yang besar kepada alam sekitar. Itu maksud saya melestarikan alam sekitar. Okey? Okey, alhamdulillah Prof. Jadi kalau kita nak pemetik pada akhbar pada 29 Disember lalu, di mana 7 pakar cuaca telah meramalkan bahawa Malaysia akan berdepan alam sekitar yang lebih bencana alam yang lebih kerap, dan juga ada kawasan-kawasan yang mungkin kita rasa tak akan berlaku banjir dan sebagainya, tetapi tetap akan berlaku juga luar jangkaan kita kan. Jadi seperti yang dah terbukti pun di kawasan Jelebu sendiri. Kawasan Jelebu dikatakan kawasan yang paling kering, tetapi dia turut terkesan banjir hari itu kan. Jadi pada pendapat Prof lah, apa pendapat Prof tentang statement berikut ni? Okey, sebenarnya antara salah satu punca berlakunya saya nyatakan sini macam kekacauan ataupun kita kata perubahan iklim lah yang berlaku ni, antaranya disebabkan oleh kalau kita tengok sekarang ni banyak aktiviti manusia yang tidak lestari telah menyumbang kepada berlakunya perubahan iklim secara keseluruhan, secara global. Okey, bumi menjadi semakin panas. Okey, antaranya lah disebabkan oleh aktiviti, contohnya kita kata aktiviti perindustrian membebaskan gas karbon dioksida, karbon monoksida ke udara, aktiviti pembakaran hutan secara terbuka. Itu saya bagi contoh, dan juga proses urbanisasi itu sendiri sebenarnya menyumbang kepada berlakunya kita kata pemanasan bumi secara keseluruhan. Jadi apabila berlaku keadaan tersebut, cuaca dah menjadi tidak menentu. Saya sebutkan sebagai kecelaruan atmosfera. Sepatutnya tak hujan, tiba-tiba hujan. Sepatutnya panas, tiba-tiba panas. Berlaku tidak mengikut musim lagi. Dan sepatutnya berlaku pada skala kecil menjadi pada skala besar. Ini disebabkan antaranya ialah fenomena perubahan yang berlaku, iaitu kita katakan sebagai climate change. Okey, yang seperti disebutkan oleh host tadi ialah macam mana kawasan-kawasan yang sebelum ni tak banjir tiba-tiba berlakunya banjir. Apabila berlakunya pemanasan global, pencairan ais di kutub utara akan berlaku.
Dan kita dapat lihat macam mana kita panggil iceberg ataupun kita kata bongkah-bongkah air yang besar, ais yang besar itu boleh mencair. Bila bongkah-bongkah ais ini mencair, dia akan meningkatkan aras air laut. Air laut ni akan menjadi bertambah tinggi. Bila air laut ini bertambah tinggi, banyak pulau-pulau akan tenggelam. Paraslah pinggir-pinggir pantai juga akan tenggelam. Maksudnya penempatan-penempatan yang berada di pinggir pantai akan tenggelam. Dan fenomena ini pun telah berlaku sebenarnya. Telah berlaku sekarang ini yang mana banyak pulau-pulau telah tenggelam. Kalau kita merujuk kepada kajian-kajian ataupun kalau kita suka membacalah, menunjukkan fenomena ini berlaku seluruh dunia. Fenomena climate change dia akan mengesani seluruh dunia. Dan satu lagi dia akan memberi impak juga kepada fenomena El Nino dan juga La Nina. Sebut El Nino ni maksudnya panas yang melampau. El Nino pula ialah keadaan hujan yang lebih luar biasa. So dia akan mempengaruhi, itu yang menyebabkan kita kata kenapa kawasan yang sepatutnya tidak banjir tiba-tiba banjir. Kenapa sepatutnya bulan ini tak banjir tiba-tiba banjir, disebabkan oleh tadi perubahan climate change. Dan tidak lain dan tidak bukan disebabkan dipengaruhi oleh aktiviti manusia. Dan ada jugalah kan pakar yang menjangkakan bahawa pada tahun 2050 nanti disebabkan ais di kutub utara semakin cair dan bandar Malaysia ada yang tenggelam pada tahun 2050 nanti kan. Jadi macam mana tu? Adakah memang betul dan nampak tanda-tanda dia ataupun macam mana tu bila tentang kajian tersebut? Okey, ini adalah berdasarkan kajian dan juga kita katakan sebagai ramalan lah. Kita kata banyak bandar-bandar dunia akan tenggelam pada 2050 nanti. Jadi sebenarnya dalam isu ni kita tidak boleh memandang remeh bila orang menjangkakan keadaan berlaku tersebut. Boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Excuse me. Tak apa. Okey, bila kita kata ramalan itu, ia boleh jadi iya dan boleh jadi tidak. Tetapi sekurang-kurangnya, bila kita boleh meramal, kita akan buat persediaan. Macam saya sebut tadilah, bila ada ramalan, kita akan sediakan payung sebelum hujan. Daripada tak ada payung, adalah lebih baik kita membuat persediaan. Justru itu saya melihat kalau kemungkinan banyak bandar-bandar dunia ini akan tenggelam disebabkan oleh perubahan iklim, climate change tadi, maka adalah menjadi tanggungjawab kita lah untuk memastikan supaya apa persediaan yang perlu kita lakukan supaya ramalan itu tidak tepat. Mungkin aktiviti yang saya boleh sebut di sini ialah aktiviti sudah tiba masanya kita perlu mengenal pasti apakah aktiviti yang paling menyumbang kepada perubahan cuaca itu perlu dihentikan. Dengan memastikan semua pihak terlibat. Bukan saja kita kata dari segi kerajaan mengadakan kempen, contohnya larangan pembakaran terbuka sebagai contoh, ataupun kita kata penggunaan ataupun melarang dari aspek kilang-kilang itu membebaskan gas dan sebagainya. Tetapi kita juga menjadi tanggungjawab masyarakat. Masyarakat tu siapa? Masyarakat tu kita lah. Kita sendiri sebagai individu perseorangan, pihak NGO, pihak swasta harus bersama-sama dengan pihak kerajaan untuk memastikan bahawa aktiviti yang dijalankan itu tidak menyumbang kepada berlakunya peningkatan ataupun peningkatan suhu dan iklim mempengaruhi iklim tersebut. Itulah kita. Okey. Jadi kita dah cerita tentang bencana banjir tadi, tentang global warming pun kita dah sentuh. Jadi pendapat Prof Nila mungkin boleh kongsikan apakah sebenarnya mekanisme terbaik untuk kita mengelakkan bencana berlaku, ataupun mungkin kita bukanlah kata terus bencana itu akan berlaku, tapi persediaan yang mungkin lebih teratur lah, lebih terancang kan, supaya impak ni mungkin tidak terlalu teruk seperti yang terjadi sekarang ni. Mungkin Prof boleh kongsikan. Okey. Sebelum itu saya nak kongsikan bahawa kalau sepatutnya saya cakap di awal tadi, tapi bila dah sebut ni saya akan terangkanlah. Okey. Bencana alam bila sebut tentang bencana alam, dia ada dua keadaan Bila mana bencana alam ini berlaku, yang pertama disebabkan oleh fenomena alam semula jadi. Okey. Contohnya fenomena alam semula jadi ini, contoh kalau saya bagi contoh apa dia bencana alam semula jadi ialah contohnya banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami.
Itu adalah contoh-contoh bencana alam yang diakibatkan oleh fenomena alam semula jadi. Dan bencana ini kita tak boleh nak kontrol. Maknanya kita tak boleh nak sekat. Kalau hujan lebat tu kita tak boleh nak bawa dia ke laut. Kita tak boleh nak hentikan berlakunya letusan gunung berapi. Sebab tu saya kata itu adalah fenomena alam semula jadi. Walau bagaimanapun kita ada satu lagi bencana yang mana boleh berlaku disebabkan oleh aktiviti manusia yang melampaui batas. Okey, so sekarang contohnya ialah bencana disebabkan oleh manusia, contohnya macam letusan nuklear. Okey, banjir. Itu adalah disebabkan oleh aktiviti ataupun pembakaran terbuka. Itulah bencana disebabkan oleh aktiviti manusia. Okey, setelah kita faham maksudnya kita ada dua bencana tersebut, barulah kita boleh datang dengan apakah kaedah yang boleh kita gunakan untuk mengurangkan bencana itu. Okey, salah satunya ialah yang kita boleh gunakan ialah pendekatan pengurusan risiko. Pengurusan risiko ini sangat penting sebab kita akan bersedia di peringkat awal. Kita dah kena pasti apa bencana yang akan berlaku. So kita akan cuba untuk menilai adakah bencana itu boleh kita hadapi ataupun tidak. Okey, ataupun bencana itu kita boleh pindah ataupun tidak. Dan apakah mekanisme yang kita boleh gunakan untuk mengurangkan risiko bencana kalau dia berlaku. Contoh yang masa saya cakap tadi, bencana banjir sebab kita merujuk kepada bencana banjir. Bencana banjir dijangka akan berlaku. Jadi apa kaedah yang boleh kita gunakan supaya kalau banjir itu berlaku, kerosakan, kemusnahan, kecederaan dan kematian itu dapat kita kurangkan. Okey, so maksudnya persediaan ialah kita perlu memindahkan masyarakat ataupun orang-orang yang terlibat dengan kawasan yang berisiko itu di tempat yang selamat. Jadi nyawa mereka akan selamat. Di peringkat awal kita telah dapat mengenal pasti akan berlakunya bencana banjir. Kita boleh menyelamatkan harta benda, dokumen-dokumen, haiwan ternakan dan juga kita kata termasuklah kenderaan-kenderaan kita boleh selamatkan. Jadi kesan tu pada tahap yang rendah. Cuma rumah lah kita tak boleh nak pindah kan. Cuma rumah tak boleh pindah. Tapi bagi masyarakat di Pantai Timur, dia telah beradaptasi tau. Dia telah beradaptasi dengan bencana banjir yang mana mereka dah boleh menerima banjir itu sebagai orang kata acara tahunan. Sebab masyarakat Pantai Timur kadang-kadang kalau banjir biasa tu dia main air kan. Dia main air. Saya pun ada pengalaman tu lah. Kita kadang-kadang kita tunggu bila nak banjir sebab kita nak main air bah tu kan. Tetapi bila dia datang dalam skala yang besar, so penduduk kena pindah dan ada yang telah mengubah suai rumah mereka. Mereka bina satu bahagian rumah buat loteng. Jadi mereka boleh memindahkan barang berharga di tempat yang lebih tinggi. Kemudian mereka berpindahlah ke pusat penempatan sementara. Jadi dia dah berlaku adaptasi dengan fenomena banjir tersebut disebabkan oleh pengalaman yang telah mereka lalui itu. Okay, so itu antara kaedah yang boleh kita katakan macam mana kita dapat mengurangkan bencana itu jika dia berlaku dari aspek kerosakan, kemusnahan, kecederaan dan kematian manusia. Itu dia. Jadi itulah melalui perkongsian tadi sebenarnya kita sedia maklum bahawa sebenarnya adalah caranya untuk kita mengurangkan risiko banjir ni kan. Jadi okey, untuk seterusnya kita akan tanya pula Prof kan berkaitan dengan kita dah cerita pasal global warming, banjir, kemusnahan dan seterusnya. Jadi adakah ini sebenarnya petanda bahawa bumi ini sudah uzur? Kan? Jadi kita akan bincang selepas iklan ni dan jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Mulakan hari anda dengan penuh kesyukuran. Buka matamu, gapai impianmu. Kita kembali dalam Ummah Today. Layari portal kemanusiaan, berita dalam dan luar negara. Berkongsi manfaat demi ummah, agama, bangsa dan negara. Dari ummah untuk ummah. www.ummahtoday.com.my Bersama-sama dengan saya, Saudara Muhammad Fakhruddin dalam program Duduk Sekejap. Kita ni janganlah jadi batu api. Kita nak lagakan antara satu pihak dengan satu pihak yang lain. Walaupun kita tahu pihak A ni betul, ada pula sahabat bila dapat tahu
topi perang Nabi pecah sehingga cebisan-cebisan besi melekat di muka baginda Nabi Muhammad SAW. Kafa bil mar'i kaziban ay yuhadditha bi kulli ma sami'a. Tak kisah nak buat apa saja buat, tapi Islam ni hebatnya Islam dah buat guideline, panduan untuk kita lalui kehidupan ini. Alhamdulillah, kita kembali lagi bersama dengan kami di Ummah Live. Terima kasih kepada anda semua yang masih setia menonton kami sehingga ke penghujung rancangan ini. Kita pun dah sampai ke penghujung rancangan. Jadi kita masih lagi bersama dengan Prof. Maya Dr. Haryati Syafiee. Kita masih lagi dengan topik sama, bincangkan tentang isu banjir yang kita nak dapatkan pencerahan tentang fenomena yang berlaku yang sangat-sangat teruk yang menjejaskan banyak tempat. Jadi mungkin kita ada langkah pencegahan awal yang kita boleh lakukan persediaan lah kan menghadapi bencana ni. Jadi dengan tadi kita dah bincang tentang global warming lah dengan macam-macam lagi lah yang berlaku kemusnahan di negara ni kan. Jadi adakah sebenarnya ini adalah petanda buruk bahawa bumi sudah uzur? Kita ada dengar lah orang kata yang kiamat dah dekat lah, akhir zaman lah sebagainya, dan bumi dah semakin uzur ataupun sebaliknya. Jadi mungkin Prof boleh kongsikan pendapat Prof tentang statement bumi dah uzur ni. Jadi macam mana? Okey, kalau soalannya bertanya adakah bumi semakin uzur, sebenarnya kita tak boleh secara objektifnya kita tidak ada satu satu rujukan pun yang boleh kita katakan bumi ini betul-betul telah tua. Tetapi dari segi pembacaan kita boleh merujuk bahawa usia anggaran lah, lebih kepada anggaran. Secara tepat tu memang sukar untuk kita dapat. Anggaran bumi ini dikatakan berusia kira-kira 4.54 bilion tahun. Umurnya 4.54 bilion tahun. Itu secara anggaran lah, bukan secara tepat. Walau bagaimanapun kalau kita merujuk kepada Al-Quran dan hadis telah menyatakan bahawa kita berada pada akhir zaman. Okey, kita berada pada akhir zaman. Jadi apabila berada di akhir zaman ni dikatakan akan banyak berlaku bencana yang akan menimpa lah, dan kita ni adalah, kalau katakan di akhir zaman, kita lah umat yang menerima bencana tersebut. Okey, kalau kita lihat di sini, so dari segi perspektif Islamnya menyebut begitu di akhir zaman, dan kita lihat dari segi senarionya usia pun dah semakin banyak. Tapi kita harus sedar juga bahawa sebenarnya ia mempunyai perkaitan dengan pertumbuhan manusia. Okay? Kita lihat bahawa pertumbuhan manusia dari segi populasinya semakin meningkat disebabkan taraf kesihatan, iaitu kadar kelahiran yang tinggi dan kadar kematian menjadi rendah. Jadi populasi manusia semakin meningkat. Apabila kita sebut tentang populasi manusia semakin meningkat, yang mempunyai kaitan dengannya ialah dari aspek pembangunan. Bila manusia semakin meningkat ataupun pertumbuhan semakin meningkat, pembangunan juga menunjukkan peningkatan. Negara-negara semakin berlumba-lumba untuk mencapai negara maju dengan pelbagai aktiviti dilakukan dalam negara masing-masing. Dan dalam masa yang sama, kalau saya boleh tunjukkan graf, kalau kita lihat dari segi sudut ekonomi, apabila berlaku pertumbuhan manusia meningkat, pendapatan KDNK negara akan meningkat. Dalam masa yang sama, sumber alam akan menunjukkan kemerosotan. Ini menunjukkan bahawa penggunaan sumber alam yang digunakan oleh manusia ni semakin meningkat, dan alam sekitar telah menunjukkan kemerosotan akibat daripada aktiviti manusia yang menyumbang kepada pencemaran air, pencemaran bunyi, tanah tanih dan juga pencemaran yang lain. Jadi kita kata bila merujuk tadi, adakah bumi semakin uzur, adakah kita berada pada akhir zaman sebab banyak bencana, saya kaitkan dengan pertumbuhan penduduk tersendiri menyumbang kepada aktiviti-aktiviti tadi yang tidak lestari. Itu saja. Betul lah, kita tak boleh nak salahkan orang lain juga. Balik-balik memang manusia sendirilah sebenarnya menjadi punca kenapa dunia ni semakin uzur kan, banyak bencana berlaku, benda-benda yang tak digini berlaku. Jadi tadi dari segi mungkin pengurusan banjir kan, untuk persediaan, tapi dari segi orang biasa pula kan, masyarakat sendiri,
apabila menghadapi banjir? Apakah persediaan yang mereka boleh lakukan pada masa akan datang andai kata terjadi banjir? Mungkin ada setengah orang yang dah lali lah benda sama berlaku, orang pun mungkin dah ready kan dah. Ni tapi mungkin mereka persediaan menghadapi risiko lah yang lebih teruk kan mungkin pada masa akan datang. Mungkin Prof boleh beri cadangan ke macam mana? Okey, ini kepada individu Ya. Okey, pertama sekali pentingnya kita mendapat hebahan ataupun informasi yang tepat. Kita sedia maklum sekarang ni macam-macam hebahan tu sampai daripada JPS contohnya amaran banjir, daripada MIT ataupun daripada sumber-sumber lain. Jadi kadang-kadang kita agak confused agak keliru yang mana satu tepat. Jadi di sini saya melihat pertama sekali sebelum pergi kepada individu, perlunya di Malaysia ada satu hub yang mana pusat yang mana dia memantau dari segi maklumat, memberi amaran, kemudian dia channelkan kepada pihak-pihak yang lain supaya sampai kepada masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu tercari-cari di mana sumber yang tepat untuk dia mendapatkan maklumat. Dan penyaluran maklumat itu perlulah sampai, maksud saya kesampaian maklumat kepada individu yang berisiko untuk mendapat bencana, khususnya bencana banjir. Sebab kita kena sedia maklum bahawa terdapat tempat-tempat tertentu yang tidak mempunyai kesampaian untuk mendapatkan maklumat. Contohnya kita kata macam orang asli kan, banjir berlaku di kawasan pedalaman. Dia tak dapat maklumat apa-apa sedangkan mereka mempunyai hak yang sama seperti kita. Okey, jadi di sini yang pertama sekali ialah kita sebagai individu, tak kiralah saya ke ataupun orang lain, yang pertama kita perlu mendapat maklumat yang tepat dan cepat. Apa persediaan yang perlu kita lakukan? Sebab kita akan menghadapi satu bencana contohnya. Ramalan telah dibuat bahawa kita akan berhadapan dengan satu banjir ataupun berhadapan dengan hujan yang lebat. Okey, so apa persediaan yang perlu kita lakukan? Okey, di situ bila persediaan tu datang kepada kita, kita perlu membuat siap siaga. Siap siaga maksudnya mengemas dokumen-dokumen penting, apa yang perlu kita nak selamatkan, kita bawa dan terus pergi kepada pusat perpindahan sementara. Kita jangan tunggu dan lihat sebab apabila berlaku banjir, sifat air ni dia naik cepat. Sifat air dia memang naik cepat. Dalam setengah jam tu dan mungkin dah sampai paras pinggan. Jadi jangan tunggu dilihat, kalau boleh selamatkan barang, cepat-cepat selamatkan barang, bawa ahli keluarga dan terus pergi kepada pusat penempatan sementara. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, di pihak kerajaan pula, bila berlaku ataupun terdapat ramalan berkenaan bencana ataupun hujan lebat, perlu mengenal pasti bangunan ataupun rumah apa saja penempatan yang boleh digunakan sebagai pusat penempatan sementara yang sesuai. Maksud saya sesuai ini ialah sekarang ni kita tengok di Malaysia kita banyak menggunakan bangunan sekolah. Okey, bangunan sekolah dan akhirnya terpaksa pula melakukan pembersihan sebab sekolah nak buka. Sebenarnya sekolah tu tak berapa sesuai untuk penempatan, jujur saya cakap. Jadi sebenarnya kita dah lama mempunyai pengalaman berhadapan dengan banjir. Kenapa kita tidak boleh sediakan satu tempat guna sama? Okey, guna sama maksudnya bila berlaku bencana banjir, tempat itu kita boleh jadikan sebagai PPS. Tetapi apabila tak ada berlaku banjir, kita boleh gunakan tempat tersebut untuk aktiviti-aktiviti, contoh kita kata bersukan indoor ke contohlah, saya bagi contoh kan. So saya rasa benda itu perlu sebab melihat kepada trend semasa, kalau kita tidak mengubah dari segi aktiviti yang berlaku sekarang, kemungkinan kita akan berhadapan lagi dengan bencana banjir. Besar atau kecil tu wallahu alam. Tetapi kita tidak boleh berlengah lagi. Itu daripada saya. Jadi itulah masyarakat sendiri pun sebenarnya perlu peka lah dan mereka juga sebenarnya boleh rujuk kepada Jabatan Meteorological Malaysia. Mereka memberikan amaran ribut dan sebagainya. Jadi mereka boleh buat persediaan terlebih awal lah kan. Mungkin ada yang menganggap macam ni hujan-hujan biasa je, tapi rupanya dia dah naik paras tinggi dengan cepat sekali kan. Jadi itulah masyarakat pun perlu aware lah kan, buat persediaan yang lebih awal ya. Okey, jadi kita pun dah sampai ke hujung rancangan. Jadi sebelum kita menutup Rumah Live kita malam ini, mungkin Prof boleh bagi kata-kata akhir, pesanan kepada masyarakat agar mereka sedar akan kepentingan melestarikan alam sekitar
macam bukanlah nak kata terus kalau kita lestarikan sekitar maknanya bencana tak berlaku, tidak. Tapi kita katakan mungkin nak kurangkan risiko tu lah kan, seperti yang berbanding dengan sekarang ni kan, persediaan lebih awal dan sebagainya. Jadi mungkin Prof boleh kongsikan kata-kata akhir daripada Prof sendiri. Okey, apabila kita sebut tentang pengurusan pengurusan tu sebenarnya pengurusan yang untuk mengurangkan berlakunya bencana. Dia perlu penglibatan semua pihak. Bukan saja di pihak kerajaan tetapi di pihak NGO, pihak swasta, individu perseorangan perlu dilibat sama dalam sebarang pengurusan yang dilakukan. Sebab kalau hanya di peringkat kerajaan sahaja tetapi tidak ada pernyataan daripada masyarakat, sesuatu pengurusan itu tidak akan berjaya. Jadi kita sebagai sebahagian daripada masyarakat, individu sebahagian dari masyarakat harus mengambil tanggungjawab ini. Ia adalah satu tanggungjawab kita bersama untuk memastikan apa saja pengurusan. Sebagai contoh, kita kata apa yang menyumbang kepada berlakunya banjir kilat sebagai contoh. Antaranya ialah pembuangan sampah ke dalam longkang ataupun sungai. Jadi kita sebagai masyarakat harus mempunyai kesedaran dan cakna tentang perkara tersebut. Kita jangan buang sampah dalam tempat yang tidak sepatutnya. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kita kena sama-sama menjaga persekitaran kita. Sebab banyak aspek-aspek lain lagi yang menyumbang kepada berlakunya bencana. Bukan saja bencana banjir, tetapi bencana lain. Contohnya jangan lakukan pembakaran terbuka contohnya. Jangan melakukan pencemaran air contohnya kan. Kalau kita tengok entiti sungai itu sendiri di Malaysia tu, kalau rumah berdekatan dengan sungai, dia membuang sampah sarap ke dalam sungai, sedangkan telah jelas akta menyatakan bahawa tidak boleh berlaku kacau ganggu terhadap badan air, tetapi benda itu berlaku. Jadi sifat masyarakat perlu prihatin, cakna dan mempunyai kesedaran. Kesedaran tu bukan saja kepada diri dia, tetapi dia hinggakan dia boleh mendidik juga orang lain, boleh mengajak orang lain untuk sama-sama menjaga alam sekitar demi kesejahteraan bersama. Ya, saya setuju Prof. Jadi itulah kerana benda simple, tak perlu benda besar pun. Benda simple, buang sampah di potong sampah itu pun sebenarnya dah cukup dah untuk membantu menjaga lestari alam sekitar kan. Jadi jadi kita pun dah banyak dapat maklumat informasi daripada Prof sendiri. Kita dah cerita pasal banjir di Kelang, mungkin persediaan siap siaga menghadapi banjir, bencana alam, global warming dan sebagainya. Jadi terima kasih Prof kerana sudi bersama dengan kami walaupun hilang suara tapi masih lagi sudi untuk live sama kami pada malam ini. Jadi terima kasih banyak-banyak Prof. Jadi saya harapkan pada penonton kita pada malam ini dapat malam ini pengusian bermanfaat kepada anda semua insya-Allah, dan jangan lupa untuk teruskan saksikan Ummah Live pada minggu hadapan di waktu yang sama jam 9 malam hari Rabu di Facebook rasmi kami Ummah Today. Jadi Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.